Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel saya. Hari kedua, 2 Januari 2022. Okey. Hari kedua tahun baru kita. Okey, semalam saya kata lepas azan nak sambung kan. Last TGB. Okey, ni semua counter ni dah beritahu Counter-counter dalam GBS kena momentum. Yang ada momentum pada hari Jumaat dan dijangkakan akan meneruskan momentum pada minggu yang akan datang. Okey. So ni semua saya dah sebut. So saya terus ke Tenko. Sebab ada yang tanya Tenko apa cerita Tenko. Okay, so kita sambung terus ke Tenko. Ada dah buat kajian. Oh, EP aku 23 sen. EP 23 sen. TP 1 aku 25 sen. Dah ada dah. Okay, TP2 27.5. Okay. TP3 21 sen. Kat last 19 sen. Alright, so kita tengok sikit apa cerita sebenarnya. Kita tengok yang ni sebab dah tanda-tanda dah pernah lukis-lukis. Weekly, okay dia ni dah obobak kan. Kalau macam ni, kalau kita nampak volcano ni selalunya obobak dah lah Kalau kita nak tentukan betul-betul dia dah sampai resisten, kita boleh tanda dia punya support resistance dia. Okay, ni ni dia sampai paling tinggi dekat sini kan. Tengok yang sebelum-sebelum ni dia pernah pergi paling tinggi dekat mana? 23. Oh. Memang sini paling tinggi dia pernah pergilah Alright, sekejap. Okay. So, dia turun ke barang kalian, dia akan rebound balik dekat tengah ni. Okay, sekejap kita tengok balik ke atas. Tengok stop dia. Stop ni paling cepat Stop paling laju lah. Dia punya apa? Leading oscillator. Yang lain tu follow macam MACD paling slow MACD tu perlu sebab dia confirmation betul dia nak naik. Kadang-kadang stop dah naik dulu, kadang dia libas balik kan. Tapi kalau stop naik MACD confirm naik kat atas tu maksudnya ada dua confirmation. Dia menguatkan yang betul dia nak naik. Macam ni, biru dah cross up atas merah. Lepas tu dia kena line tengah. Kalau kita tengok yang kata siapa yang pasang ni, GBS ni stop RSI CS ni, kan ada candle hijau, reversal kan. Ni tanda-tanda reversal kan. Drop. Ada satu stopper. Okay, sini dia stop daripada jatuh. Dan ada satu lagi candle. Kalau dia boleh melepasi candle sebelumnya, ngam lah. Okay. Ni drop. Lepas dia buat doji. Ni tanda-tanda reversal Saya pun semua saya panggil doji. Ni ada benda-benda, butterfly lah apa benda tu. Saya tak ingat dia punya nama. Tapi dia punya function sama je. Kalau jenis halus-halus macam ni, ni kan besar-besar kan. Kalau ini kan bearish engulfing kan. Okay, so yang kecil-kecil doji, geng-geng doji ni semua ada nama-nama dia. Dia tu adalah tanda-tanda reversal. Ataupun indecision. Orang kata indecision tu dia belum tahu sebenarnya dia nak buat direction naik ke turun ni. So kita perlukan next candle untuk menentukan direction dia. So next candle dia masih yang kecil-kecil ni. Belum confirm dia nak pergi mana. Next. Okay, tapi petanda reversal. Sebab apa? Kalau tanda nak turun, dia akan lagi candle yang strong kita nampak dia adalah bearish. This one tak bearish kan? Dan dia kecil. Candle dia sedang nak buat tanda reversal. Alright. 1, 2 belum tentu lagi, tak tahu. 3, yes. Dah tahu dah direction dia. Dekat 23 sen. Sebab tu saya kata EP 23 sen. Sebab dia nak makan 2 candle sebelum dekat sini. Alright. So, kalau yang kata rempit tu pada sekitar 20 Disember, ini 1 minggu candle 1 minggu weekly. So, dekat sini dia masuk 23 sen. Saya kata TP1 dekat 25 sen. Okay, ngam-ngam kena 25 sen tapi dia buat jarum je. Ngam-ngam kena tapi jarum saja So sebenarnya dia kuat tutup dekat sini 22.45. Kalau kata kita Q sell dekat 25 sen maybe tak kena pun. Sebab tu kadang kita kena 1 bit bawah
kita punya resistance lah Alright. So next, seterusnya apa yang buat? Minggu seterusnya ni 1 minggu. Minggu seterusnya, candle kecil. Tak strong. Patutnya candle ni kenalah mengatasi candle sebelum. Tapi tidak Pada minggu seterusnya, minggu yang sebelum ni dia bullish lah. And then, dia tak kuat. Minggu yang baru ni dia tak kuat. Tapi kita tengok daily. Ini kita boleh panggil box trading. Okay. Box trading adalah kita tutup semua indikator terlebih dahulu. Macam mana lukisan kita nak tutup? Sayang pula lukisan ni. Walaupun saya kena tengok balik apa yang saya lukis tu. Tapi ada satu lakaran dah. Alright. Box trading adalah apabila candles yang strong bullish spike with volume macam ni. Kita kata sebagai TO kita lah. Hari first yang dia naik spike with volume. So sini 1 dan selalunya dia perlukan T1. Ni kira T1, T2, T3. Selalunya dia akan spike dekat T3. If not, within 14 days dia akan cuba naik. So siapa yang jenis sanggup swing short term lah seminggu 2, dia cari peluang dekat mana dia turun. Selalunya dia turun. Kita tarik ni. Ambil yang paling bawah candle strong bullish ni engulfing ataupun Morobozu. Mana-mana lah. Yang ni macam kita nampak more tu engulfing sebab ada toncik atas bawah ni. Ada wick. So tarik. Pergi ke atas. Selalunya dia akan turun macam ni tempat-tempat dia menapak turun tu. Sekejap, mana kotak saya? Ni, 3 yang atas ni. Oh, ada orang ajar saya guna magnet. Saya lupa lah. Okay. Poin-poin dia nak turun. 1, 2, 3. Ini adalah golden pivot. So, point of retracement dia 1 kat sini. Dia turun daripada fully bullish je ni. Dia akan retrace. Ini paling sikit. Kalau dia turun sikit, dia akan naik sangat tinggi. Kalau nampak je candle ni reversal kecil saja, terus masuk sebab kita boleh run jauh. Macam ni dia 50%. Okay, not bad. Contoh apa yang saya belajar Apa yang saya pelajari. Begitulah. Okay. Contoh kalau kalau dia turun, dia rebound dekat 38.20. So dia kenaikan dia lebih tinggi. Kalau dia retrace dia tu dan rebound dekat 50%, kenaikan dia kurang sikit daripada dia ni lah. Okay. Lepas tu macam ni dah seterusnya lah sama. Dia turun lagi bawah, kenaikan dia makin lemah. Bila yang ni lagilah. Yang ni penentu terakhir, support terakhir lah yang sebenarnya dia 3 ni. Tapi kalau sampai 7860, kalau dia bocor katalah 2-3 bit, kena belah terus dia akan tukar trend terus, jadi downtrend. Dia akan start turun dan jatuh So, ini adalah last support kita. Kalau kita nak hold lagi apa ni, tak ada lah, jangan duk mimpi sangat sebab ni ada selalunya memang last je nak drop. Okay. So, macam ni nampak dia menapak di area sini area sinilah. Betul lah tu. Dia 1, 2, 3 ni. Dia turun ke area sini. Lepas tu dia break out balik atas 38. So kalau nak entry balik sebenarnya dekat sini lah. Kita nak entry balik sekejap. Dekat 38 point ni. Cari peluang untuk kita masuk. Jadi sekejap. Kita pergi ke tepi. Allah. Bukan dia ni saya nak ambil Fibo. Nak tengok sikit. Okay. Dia turun sebenarnya sampai ke sini Dan sampai ke sini pun touch 78. Lepas tu rebound. Okay. So dia turun sini, kita expect dia tak akan naik banyak sangat lah. Sebab dia turun sampai 78. Alright. So peluang kita nak trading box ni selalunya yang kita beli dekat
T3 ni tengok ada volume tak masuk hari tu. Kita ambil peluang tapi tengok T3 dia tak naik. Okay. Dia tak rebound. Tapi dia rebound pada hari ke berapa? Dia ni T1, T2, T3, T4, T5 baru dia naik balik. Okay. Ini cara dia. Kalau kita tunggu dia drop. Dekat sini baru nampak ada sedikit tanda reversal. Tunggu. Next step. Dia berjaya tak makan 2 candle ni? Berjaya atau tidak? Berjaya kan? Lepas tu tengok dia punya volume kat bawah. Tinggi tak? Tinggi kan? So kita ada peluang untuk masuk. Sini dia makan 2 candle, area sini. 220. Okay. Lepas tu kita tahu net resistance terdekat dia adalah 225. Okay, next adalah 230. Hanya 1 bit saja. Okay. Dia punya ni lah sebab kita ikut dia punya bullish dia 1 candle. So sini point reversal untuk candle dia. Paling kecil adalah 1.4 dia drop untuk reversal. Dia retrace, dia naik balik, dia buat pullback M. Okay, ataupun 2. Okay, 2.4 lah separuh. Okay, 50%. Ataupun last kali adalah 3.4. Kalau yang bullish memang dia akan turun sampai takat sini je lah. Dari sini je 3.4. Kalau dia turun sampai 4.4 memang selalunya die. Itu tidak berlaku lah selalunya. Okay, kalau dah jadi macam tu kita tak beli dah untuk boxing ni. Okay, boxing kita buat box. Box trading agak-agak 14 hari. Okay, 14 hari tu 14 candle lah. Okay. So, sebab kita kena bagi masa dia sideways. Once dia dah naik tinggi, dia selalunya dia akan turun dulu sideways. Lepas tu kita kena cari dekat mana dia breakout lah. Okay, dia breakout. Ini boleh jadikan tanda-tanda support resistance kita. Maksudnya, okay, kata dia turun sampai bawah ni, dia mestilah breakout atas resistance terdekat dia, baru kita boleh masuk. With volume lah. Kalau kata dia drop sampai dekat 61.8% je, kita kena tunggu dekat mana? Dekat 50%. Dia kena bagi candle naik atas ni. With volume baru kita masuk. Okay, ada 2 teknik cara kita beli menggunakan Fibonacci retracement. Salah satu adalah tengok dekat mana dia turun dan dia stabil dekat situ. Contoh dia turun sampai 78.60. Dia stabil dekat situ, volume masa jual sikit. Okay, kalau volume tinggi, masa jual tu merah dia tinggi macam ni, jangan masuk. Tapi kalau kecil, kita nampak betul dia dekat last kali 78.60, kita dah tahu itu adalah last dia retrace. Kita sanggup menanggung risiko, kita boleh masuk dekat support. Itu panggil buy on support. Okay, strong support lah. Yang last sekali. Okay. Ataupun kita buy on breakout pivo. Macam ni. Dia turun sampai 78.60. Kita kena tunggu dekat mana? Dekat 220. Dia mesti naik mengatasi 220 with volume. Baru kita entry. Okay. Saya buat hari tu. Mana EP saya? 230. Okay, kita mesti kena ada trading plan ni. Ni. Mesti kena ada trading plan ni. Okay, sejauh mana dia boleh pergi? Ni ya. Candle last kali dia pergi naik atas sampai sini. Dalam area 280. Okay. Kalau kita nak guna Fibonacci, kita tengok dia turun paling tajam kat sini. Yang terdekat kalau nak cari sini, jarak jauh lagi lah. Yang jarak terdekat adalah dekat sini. Okay, contoh ambil pivot extension. Extension untuk kita tahu menjangkakan sejauh mana dia boleh extend, harga tu boleh pergi. Ambil point paling low yang terdekat, point paling high yang terdekat. Okay, lepas tu dekat mana dia retrace yang dia stabil. Sini kan. Alright. So 161.8 adalah 330. Setakat ni 330 adalah kita nampak sebagai point max dia boleh pergilah. Buat sementara waktu ini. Okay. Kalau kata nak swing lama. Okay. So kita nak ride. Kita follow je lah extension ni. Okay. 245, 255, 265, 285. Okay. Kalau siapa yang nak jenis genap. Jenis genap boleh je macam OTP 280. 260. 250. Okay. Ini point-point yang kita boleh jadikan support resistance. Okay. Sekarang ni okay, sini resistance terdekat dia. 240. Net resistance 245. Dia tak banyak sangat kan. Sebab Tenko jenis macam ni. Dia bergerak 1 bit, 1 bit, 1 bit. 1 bit, 1 bit, 1 bit.
Dia tak ada pacak naik tinggi sangat. Ini just yang jadi ni. Kalau dia jenis naik candle besar-besar sikit baru best. Ni candle kecil-kecil sangat. Okay. Sebab overall dia sebenarnya, kita tengok secara overall dia. Mungkin ada apakah fasa dia. Okay. Okay. Sebenarnya nampak ni apa ni? Cantik ni. Kita nampak satu round di bottom yang besar. Tapi kalau round di bottom yang besar macam ni, kena setahun lah. Swing. Tengoklah secara logik kita boleh ni dari tahun dia turun drop ni, dia tahun 2011. Dia baru nak start naik dekat sini. Tahun berapa nak pecah kat sini kan. Ini dia punya neckline area sini, resistant dia. Tahun 2001, bulan September baru dia nak naik. So dia akan take times untuk dia buat satu kenaikan yang baru Kenaikan yang ni dia akan buat. Ni dia sebenarnya overall dia hanya sideways je. Bertahun-tahun dia sideways. Dia baru start nak buat kenaikan. So kalau kita ni sanggup menanti, kita dapat peluang untuk TP pada harga yang ni lah. Kejap saya tengok berapa harga boleh pergi. Ini peluang sebenarnya ni untuk swing. Tapi kalau semua swing apa kita nak intraday. Kadang-kadang kita nak intraday juga, kena ada allocation harga duit kita tu. Contoh ada 20,000. Okay, lepas tu allocate lah sikit untuk kita nak intraday, ambil 5,000 ke. Yang lain tu kita swing sikit-sikit sana, 3,000 sini, 3,000 sana. Swing lama-lama sikit, 6 bulan, setahun. Tapi tengoklah counter juga. Counternya macam ni, nampak dia ada round di bottom, adalah logik. Oh, 95% saja. Okay. Sampul 5.89, 88. Okay, oh. Lebih kurang Sekejap. Tak mau jadilah. 88. Boleh lah. Anggap je lah kat sini. Okay, agak-agak. Okay, agak-agak. Okay, sikit. Alright. So, sini. Sebab kan kita awal tahun lagi. So, kita bolehlah fikir-fikir counter nak swing. Seronok kan? Bila tahun nanti 2023, wow, kita dah ada banyak duit dah. ASB kan itu seronok. Kalau dapat kata ASB tiba-tiba dapat 8% setahun kan seronok. Ini dapat sampai 90%. Contohlah. Lambat pula dia gerak cepat sikit. Macam mana kita nak suruh dia gerak cepat sikit? Cepat. Okay. Tapi semalam tu best lah si counter apa? Sampai 400%, dekat 400-500%. Oh. Alright. Kita buat besar balik. Kita tengok sekarang harga dia adalah. Okay. Kita buang balik ni sebab semak. Tak nampak. What happened? Allah. Minta maaf lambat pula. Saya nak buang ni dulu supaya tak semak. Ya Allah. Apa dah jadi? Sekejap Bawa bertenang. Okay. So sekarang harga dia. Okay. Sekarang harga dia kat sini. Kita tengok sikit. Oh, dia nak cross up. Di sini pun MACD pun cantik. Bullish. Weekly bullish mau naik. Saya akan pergi cari naik atas kan. Ada pelang. Boleh swing. Sekejap swing terdekat dekat sini. 26 sen, 28 sen. Ni yang paling tinggi 28 sen. Okay, itu swing terdekat. Swing yang jauh. Kita tengok swing yang jauh. Kita suka swing yang jauh-jauh ni. Okay, sekejap. Sini. Dia naik tadi sampai 8%. Kita cari yang siapa sanggup swing lama apa terletak sikit saja.
Nanti itu buy call lah. Tunggu setahun dua sampai dia dapat 291%. Katalah kita beli berapa lot kita kira sah. Beli sikit sudah sebab tak tanggung rugi kan. Beli dan tinggalkan. Kita tengok jadi apa. Sekejap. Ambil ni apps my stock. Okay, katalah kita beli harga sebab baru nak masuk sekarang ni. Tengok daily. Okay, betul dah daily. Saya ingat saya tengok. Okay. Okay, so kita expect hari Isnin naik lagi kan? Sebab dia ni ada strong bullish kan? Adakah selalu dia merobozus kemudian dia naik? Ataupun dia sideways je? Alah, selalu dia buat merobozus dia turun lah. Dan sideways dia tak naik. Okay, kalau dia tak naik, cari peluang untuk entry harga bawah kan? Okay. Sebab kita tengok kejap. Kalau ikutkan, stop cross up. Stop cross up atas tengah ni, line tengah. Tu RSI 55, ADX dia kurang sikit. Kalau 20 dah cun dah. Yang ni pun dah naik. Saya expect dia naik tau. Okay, hopefully dia naik lah. Dia naik, at least carilah kotak atas dia tu. Kotak atas dia berapa puluh sen? Alamak, sikit sangat. 250 sekarang. 240, alamak 2 bit je. Kurang-kurang bagilah dia pecah kotak ni, pergilah cari 260. Kurang-kurang. Okay. So tak kisahlah Katalah kita mampu beli pada harga sekarang 240, katalah dia turun 235 lah harga logik. Okay. Ini kalau macam ni, tahu tak cut loss kita kat mana? Kotak, bawah kotak tau. 2-3 bit bawah kotak. 19 sen lah. Ni lah harga 19 sen ni nak cut loss. Okay. So kita tak entry kita kat sini. Kita swing. Kita entry harga entry harga 245 24. Sekarang 245 235 Allah. Okay, 235 entry. Kita nak TP 90 sen. Okay, kita nak TP 90 sen. Bila tak pasti Bila tu kita tak pasti sebab kita nampak ni based on dia punya rounding bottom. Lama masa dia. Okay. Daripada sini nak terus sini dan naik ke atas. Line tengah dia ni. Ya Allah. Kenapa tak nak gerak? Okay, ni dia punya resistance sebelum. Sini. Nak pergi ke tengah dulu. Okay, first step dia kena cari 460 dulu. Kalau berjaya breakout, yes, dia mampu pergi sampai 910. Okay. Paling tinggi untuk swing katalah swing 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan mungkin kita boleh aim 46 sen. Okay. Katalah 6 bulan aim 46 sen. Lepas tu dia akan test balik support dan baru naik. Okay, katalah dia berjaya breakout 460, dia akan naik dan dia akan test balik 460. Okay. Dia akan test balik. Dia takkan terus naik canak. Tengok counter jenis apa. Counter jenis slow kan. Slowly but steadily dia akan naik. Sebab dia dah start buat kenaikan. Okay. Daripada bertahun-tahun dia duduk sideways. Tiba-tiba dia naik. So dia akan start buat kenaikan lah ni. Ini baru nak start balik wave 1. 1, 2, 3 lah kita expect kalau macam ni mana dia lukisan saya? Okay, macam ni. Kita expect macam ni lah. Ni dia paling bawah. Dia pernah pergi kat area sini lah. Area somewhere around here. So, dia berjaya breakout ni. Semua ni adalah wave 1. Wave 1 untuk long term. Lepas tu dia akan turun. Okay, turun. Dia akan cari wave 3 lah. Wave 3 tu selalu 161. Okay, lepas tu dia buat wave 4. Dan dia akan cari wave 5. Dia expect macam tu lah. Tapi dia take time. Mungkin 2-3 tahun. Mungkin setahun. Okay. Kalau cepat boleh setahun. Dia sideways bertahun-tahun.
Takkan dia cepat sangat naik. So sebab itulah kita letak sikit je. Katalah kita beli 235. 0.235. Kita punya number of share siput sudah. Berapa lot Katalah 50 lot. 50 lot kita nak TP 91 sen. Ini angan-angan dulu bukan tahu. Ni. Okey. Modal kita adalah RM1,100.85. Okey, ini untuk M plus lebih kurang 1,100 ringgit dalam 1,200. Modal 1,200. Beli 50 lot. Dan swing sampai di area nak 91 sen, kita akan dapat RM3,350 lebih kurang. So 1,000 akan dapat balik 3,300 lebih. Why not kita cuba untuk swing sejauh mana dia boleh pergi. Kita nampak dia maksimum dia pergi 910. Projection price dia. Sini dia turun, kenaikan adalah sama. Okay. Round the bottom dia sifat dia macam ni. Berapa banyak dia jatuh daripada ni. Kejatuhan dia daripada sini ke ni paling tinggi dan paling bawah. Sama juga sini neckline dia akan pergi sama, cari balik. Sama turun. Sejauh mana dia turun, sejauh itulah dia naik. Projection dia sama. Okay, X to X orang panggil. Okay, so itu yang jauh. Yang terdekat adalah 46 sen. So kalau kita masuk dan TP dekat 46 sen. Okay. Okay, keuntungan kita 92%. Kita akan dapat RM1,100. Okay. So, modal dalam 1,200 akan dapat keuntungan RM1,100. RM2,280 lebih lah total semua. Kita swing je lah setahun ke 6 bulan ke. Kita tengok dia boleh pergi mana. Tapi, tahulah dia buat wave ada semua 5 kan. Kenaikan dia semua ada 5 wave. Naik 1. Turun, dalam turun ni ada 5 juga. Okay, sorry. Turun ada ABC, naik ada lagi 5. Okay. Ni. So dia akan ada 1. Kenapalah payah-payah lukis yang ni Silap. Ambil yang wave terus. Okay. Wave 1 2 3 4 5. Okay, dikenaikan dia macam tu. So, macam dia dah start nak buat wave 1 ni, dia akan turun dulu. Lepas tu, dia akan start buat kenaikan wave 3. Okay. Sekarang ni saya rasa dia start dah nak buat daripada wave 2 nak naik wave 3. Tengok macam. Dia dah start buat wave 1 belum? Dah settle belum wave 1 dia? Cuba kira cukup 5 tak? Kita delete lah apa benda drawing sebelah ni. Okay. Kita tengok dia ada tak boleh kira nampak 5 wave ke atas atau belum cukup. Okay. Kalau belum cukup, saya macam tak nampak ni. Okay, buang semua. Okay. Right, kita try lukis paling low. Ini untuk wave 1 kecil. Sekejap. 161.8 tak? Okay, dia naik. Dia sampai 2. Okay. 1, 2, 3. Correction 4, 5. Tak mungkin. Okay, dia mesti dalam yang kecil mesti ada. Okay, so katalah yang ni 1, 1. Tiba-tiba nak belajar wave 1. 2, 3, 4, 5. Kurang jelas Kita takut dia buat ABC saja. ABC tu maksudnya bukan 5 wave ke atas tapi 3 wave saja ke atas. Dia buat ABC tu. Dia semua dalam fasa correction juga sebenarnya. Yang agak susah dalam wave ni. Sebab tak semuanya dia jadi 1, 2, 3, 4, 5 naik. Dia ada still dalam correction sekejap Contoh, naik A, dia buat B, dia naik buat C. Okey. Adakah dia buat
ABC ataupun dia buat 1, 2, 3, 4, 5. Yang wave kecil ni. Wave kecil dia ni ada nampak 5. Dia pakai zigzag sekejap. Ada 5 tak? Zigzag ni saya perlu juga untuk nak buat wave. Ni 1, 2. Turun ke. Ini kira 1, 2. Mana 3 tak ada. 3, 4. Saya rasa ni 3, 4, 5. Dia kenaikan dia mesti ada 5 wave kat atas. Okay. Katalah ni 1, 2, 3. Okay, yang sideway ni 4. Tapi sideway pun tak nampak ABC. Agak susah ni kena refer saya punya Tok Guru. Okay. Sebab dia punya ni, dia tak nampak drop sangat. So kita tak boleh nak kira sebagai dia 2. Contoh nak kira dia 2 tak boleh. Nak kira dia 4 pun tak boleh. Sebab dia hanya sideway. Kan? Kena tengok minit kecil lagi. Macam 4 hours ke. Jadi belajar wave pula. Okay, so nampak apa sekarang? 1, 2, 3, 4, 5. More logik Mungkin ni ada extension sikit kat sini. 1, 2, 3 tak boleh jadi paling kecil. Semua yang tahu tak dalam wave 5 ni, 5 wave impas di kat atas, 3 ni tak boleh jadi yang terkecil. Kalau dia jadi 3 kecil, so dia tak valid lah. Okay, tak apa. Sebab tu kata wave ni bukan benda yang senang-senang. Kena banyak praktis satu hal. So kena faham pattern pun satu hal. Okay, katalah kita ambil extension ni. Tiba-tiba belajar wave pula. Saya tengah belajar wave Bukan saya mengajar ni. Ke laut habis semua orang. Dia mesti naik dalam at least 161. Okay, kita tengok 161. Sini 1. Okay, sekejap kita tanda dulu. Saya kenapa nak belajar wave ni? Saya nak tengok dia sekarang wave apa. Okay, area sini adalah 1. 361.8. Okay, 361.8 kat sini. Dia dah naik melepasi. Allah, mari pula menentang bawah tu. Okay. Okay. So, ini keseluruhan katalah ini keseluruhannya adalah wave 1. Wave 2 terlampau kecil. Tengok weekly. ABC tak nampak. Mungkin dia naik sekejap je. Tengok sikit kolam. See. I think dia naik sekejap untuk turun. Okay. Okay, maksudnya sekarang ni keseluruhan ni katalah ini adalah wave 1 contoh, ataupun sebenarnya dia adalah dah settle wave ni. Satu impas wave dah settle. Correction wave ni belum settle. Correction wave dia kena ada ABC turun bawah. At least ABC turun bawah kan. Sini A. Dia naik dulu buat B. And then dia akan turun C dulu. Di mana-mana saja C dia. Baru betul dia buat kenaikan. Faham tak? Maksudnya kenaikan yang tengah buat sekarang ni hanyalah sekadar A, hanyalah kata B. Kalau dia buat running flat, correction ada running flat sekejap saya type running, saya fan and view running flat script again. Running flat pattern. Okay. Ni running. No. Expansion maybe.
Running tu kena turun dia kecil masa retrace. Dia tak boleh melepasi point A. Expansion adalah naik melepasi point kejatuhan dia. Okey. Ni kalau dia adalah running flat, dia takkan naik banyak sangat lah. Dia kena turun lah. Okey, kejap. Okey, kalau running flat, dia akan buat macam ni. Contoh. Naiklah sekejap. Sini harga berapa? Okey, mungkin dia boleh carilah 26 sen. Lepas tu dia akan turun, tak boleh melepasi. Alah, apa benda yang aku tarik ni? Okey, dia tak boleh turun melepasi point yang kejatuhan dia yang A ni. So, dia akan atas sikit. Baru dia naik. Okey, wave dia akan jadi, wave 2 dia akan jadi kat sini lah. Itu kalau running flat. Kalau expansion flat, correction ni semua wave correction ni. Okey, dia turun sampai sini. Dia akan naik melepasi tinggi yang masa dia nak drop tu. So, ini. Dan dia akan jatuh pun teruk juga. Baru dia start naik. Kalau macam ni, nanya sikit lah. Dia akan rebound dari sini lah juga. Cuma dia akan turun melepasi yang dia point jatuh tu. ABC. So, saya nampak dia sebenarnya nak buat ABC. Dia naik buat B saja. So, kena berhati-hati lah. Apa yang saya nampak lah mata aku ni. Dia memang akan naik. Tapi bukan naik untuk buat wave wave 5 ke bukan. Wave 3 ke tak. Bukan buat untuk impulsive wave. Tapi dia macam more tu sedang buat correction wave. Ni apa yang saya nampak. Boleh jadi salah. Ni cuba tengok nanti. Dia mampu tak atasi resistance yang ni. Kalau betul, okay, fine, tak apa. Dia akan boleh buat naik lagi sampai sini. Kalau tak, dia akan drop so hati-hati sikit. Support. Alright, support area sini. Okay. Stosh ni RSI dia 65. Mungkin boleh pergi sikit lagi dan dia akan turun. Naik sikit, turun dan baru buat kenaikan yang panjang. Okay. So, nak kata sahut sekarang, tak payahlah. Okay, tak payah lagi lah. Kita tunggu confirm dia breakout atas ni dulu. Resistance yang ni, baru kita tahu dia betul-betul nak buat wave. Kalau tak, janganlah. Kalau tak, kita just trade short term lah. Short term, kalau nak swing short term, tak apa lagi. Swing seminggu 2 tu tak apa lagi lah Sebab dia akan naik sekejap. Dan tu dia turun. Dia naik sikit je lah. Tapi kalau kata kita nak swing long yang macam saya kata tadi, swing setahun 2 tu, mungkin dia jatuh dulu. Takut nanti tak sabar tengok merah. Kalau nak kata nak swing tu, ni. Jadikan candle Morobozo tu sebagai support kita. Satu dekat 19 sen tu. Pilih semualah. Semua tengok. Dia ada beberapa lah. Kalau kita sanggup tunggu. Ni kan. Ini kat 4 hours. Ni. Kata satu kita boleh tunggu yang candle super bullish ni. Ataupun paling kurang-kurang candle yang ni Ini paling kurang lah. Paling kurang lah kita kata tak sanggup nak loss banyak. Kalau sepatutnya dekat sini yang paling ternampak strong bullish dia. So kalau dekat 19 sen. Ini harga dia 20 sen dia start spike sampai harga 25 sen. 20 sen naik sampai 25 sen. Yang tu kita tahu dia strong bullish. Okay, satu dia turun. Lepas tu dia start breakout area sini. Kita tak sempat masuk. Dia dah sampai naik atas ni. Dia akan pergi cari balik lah. Kita secara logiknya dia akan cari balik lah. Tinggi yang ni 250. Maksud kita dah terlepas. Kalau katanya short term ni terlepas masuk ke area sini. Area 225, 230 230 bila dia dah lepas. 230 dapatlah sikit dekat 250.
Seterusnya dia akan pergi cari yang atas ni kan. Dia punya resistance ni. Allah. 280. Okay, kalau kita dia nak buat wave 5 ke atas yang kecil. Sebab semua ni ada 5 wave yang kalau impulse. Dia ada 5 wave juga yang kecil. Wave dalam wave orang kata. Ni turun ABC lah kata contoh ni bukan yang tahu kan. Contoh saja. Okay. Ni 5 yang kecil. Bukan wave besar. Wave kecil. Wave kecil kata ni sebelum dia nak turun. Bolehlah tumpang sekejap. Tumpang naik sekejap. Tapi hati-hati. Takut dia kalau dia tak berjaya breakout yang satu sebelum ni. Dekat 250. Dia tak berjaya. Dia buat expansion ke. Dia akan turun balik. Turun balik. Turun balik buat ABC bawah. So hati-hati sikit. Hati-hati kan tu ni. Nak sekarang boleh. Sekarang boleh nak ride dia. Sebab dia overall kalau kita tengok skeleton semua ni bullish Ni bullish. RSI pun cantik. ADX semua hampir nak ni lah. Tapi kita nampak dia nak naik. Cuma kita takut dia bukan buat satu wave yang panjang tu untuk kita swing long term. Okay. Short term tak apalah seminggu atau 2 minggu tu nampak ada logik dia lagi. Dia masih boleh bergerak. Masih boleh bergerak. Okay. Boleh ikut yang tadi lah. Saya punya ni. Yang terdekat contoh. Yang terdekat adalah kata masuk 235. Okay. 235. Cut loss dekat 19 sen. TP kita boleh jadikan 250. TP1. TP2 280. Seterusnya guna Fibonacci. Fibonacci. Attention ambil yang low. Low terdekat kita nampak kat sini. High terdekat kita nampak kat sini. Low yang dia turun. Latest paling bawah kat situ. So dia punya 161 dah dalam area sini lah. 3325, 330. Itu last lah. Kita nak swing. Tapi make sure dia pergi dulu Pergi satu-satu dulu. Pergi dekat 250 dulu. Next 280. Next 330. Lepas tu tengok dia buat apa. Adakah dia akan buat correction. Okay. Cut loss 19 sen Lepas tu once dia harga dia berjaya breakout dekat 250, naikkan stop loss kita lebih atas lah. Dekat 235 ke harga kita beli ke. Okay, nanti dia naik lagi dekat atas 280, naikkan lagi kita punya stop loss. Counter ni saya cadangkan pasang stop loss lah. Jangan letak TP sebab tak pasti lagi dia nak buat apa. Okay. Panjangnya Tenko pun. Koma. Komat cantik ni. Kalau katalah berjaya breakout yang ni. Semua benda kena breakout sebab dia sideway. Kalau untuk swing, kena bagi breakout halangan dia ni. Halangan sideway dia ni. Accumulation phase dia. Tengok dia ada kolam tak? Ni kolam dia ni. Pecah dulu atas tu baru boleh swing. Sebab dia boleh pergi cari balik lah. Semua resistance dia ni dia akan pergi cari balik. Cuma cepat atau lambat je. Okay, ni biaya breakup. Ni resistance dia yang terdekat. Nampak tak? Semua sentuh situ drop. Tak berjaya. Ni touch jatuh. Touch jatuh. So kita tahu itu adalah resistance. Ni touch breakout. Okay. Yang ni dia kena touch yang ni dulu resistance dia. So dia kena pergi dulu. Ini bawah betul. Okay. Paling tinggi betul yang dia boleh pergi. Ada ke orang minat counter komat ni? 17 sen. Sekarang. Dekat resistance yang ni. Nampak tak ada resistance dia naik. Dia drop. Okay. 12 sen tu adalah resistance dia. Yang ni. Yang sebelum ni. Okay. Dia adalah dalam ranging. Ranging tu dia high, dia low, dia buat high, dia low equal high, equal low. Maksudnya sama je kenaikan naik, turun pun sama je tapak dia. Equal low, equal high. Tu panggil sideway lah tu. Ranging trade dalam
kotak kecil dia yang ni. Okay, kotak kecil dia yang ni. Dia ke atas, dia maybe turun. Kalau berjaya breakout, dia akan cari kotak atas ni. Jangan expect banyak sangat naik kantor-kantor yang kecil-kecil ni. Cumanya kalau kita nak tabur duit sikit-sikit, mungkin boleh nak jadi macam Jerung. Tunggu sideways beberapa tahun, nanti dia akan cari balik lah dia punya resistance sebelum dia ni. Dia akan cari balik sini, nampak? Dia naik, dia touch turun. Semua ni dia akan cari, tapi kita tahu berapa tahun. Kecuali ada catalyst tiba-tiba benda beli apa, ada buat projek apa benda, naik canak-canak sat je. Orang yang banyak duit, banyak guni, dia tabur sikit lah kat Komak ni. Nampak tengah sideways dah. Dia breakout sini, so breakout seterusnya yang ni. Cari yang ni. Paling long term dia boleh pergi cari sampai sini. Ada orang kan boleh trade, dia swing je sampai 5 tahun pun. Okay, siapa yang banyak duit, bolehlah campak sikit kat Komak. Overall sideways, siapa yang tak penyabar memang sakit hati tengok sideways je ni. Boleh naik ke? Macam tu lah. Okay, kalau kita tengok RSI dah tinggi. Okay, kalau secara logik pun dia dah sampai resistance sebelum. Nampak ni, ni resistance dia sebelum. Dia dah touch dah. Nampak dia bagi weak je. Touch turun balik. Tak mampu tahan. Kalau dia nak, dia kena break up dengan volume. Ni volume pun tak nampak. Volume yang canak, naik pergi cari balik dia ni. 17 sen. Okey lah. At least kata kita nampak dia volume masuk masa ni dekat 120 ni. Volume breakout. 125 tu volume breakout, kita masuk lah, kata kita masuk. Kita nak tunggu TP kat 17 sen. Boleh lah. Kalau sekarang ni, dia dah naik lah beberapa bit hari Jumaat main. Dia naik daripada 105 pergi 120. 3 bit. So orang yang beli tu untung banyak sebab dia super penny. So penny 2 bit pun dah kaya kan. Siapa yang jenis boleh main 2 bit 1 bit je, boleh lah layan Komak ni. Siapa yang jenis nak untung, nak cepat, nak banyak, memang mungkin sakit jiwa sikit lah. Okay. Sebab dia lambat pergerakan dia. Okay. Untuk long term tak ada masalah. Masuk je lah dengan Jerung. Jerung kan bertahan je sideways ni. Dia duduk beli sikit. Ni canak naik kaya. Ni sikit. Sebab dia memang akan pergi cari balik. Cuma time je, kita tak tahu berapa lama. Ambil masa pergi cari balik dia punya. Ni. Dia ada rasa, dia akan buat cup ni. Okay. Maksudnya dia akan pergilah cari. Dia akan cuma tempoh masa tu sampai mampu untuk okay. Okay, ni yang secara yang besar kita nampak. Dalam ni ada pergerakan kecil dia. Semua dia kalau naik tu macam tu. Turun A, B, C, naik balik. 1, 2, 3, 4, 5. Turun balik. Okay, turun A, B, C. So naik balik. 1, 2, 3, 4, 5. Pergerakan dia tu gede-gede lah, zigzag orang kata. So dia take times. Okay, yang ni pun dia bukan turun macam, kalau dia break up, yes dia naik macam ni. Kalau tak, sideways dulu. Tan sampai dia break up sini. Tan sampai dia break up sini pula. Tan sampai dia break up sini pula. Take times. Kita tak tahu berapa lama dia boleh pergi. Okay, banyak duit boleh campak sikit. RM500 ke, tengok jadi apa. Tengok jadi apa dalam 3 tahun ke. Apa hal Syed dapat counter bertahun-tahun ni? Tak ada counternya. Ni semua yang bersen-sen ni kita, tapi tu pun naik banyak sampai 19 sen kan, daripada berapa sen dia. Jangan buat main super penny pun. That cycle. Tak apa, nak menarik dulu lah. Saya rasa kena tunggu minggu yang datang. Sebab yang ni kan banyak window dressing lah. Orang nak tutup market hari minggu lepas. Ini pun kalau kita nampak ni. Kalau kita nak buat wave. Kalau kita nak buat wave pun. Ni.
Ambil yang paling low, pergi high, berehat. Okay. So, dia adalah satu, katalah dua ni ya. Ini ABC dia. Dia kedek naik. Store dia akan pergi cari sini. Terpacak macam tu. Bukan dia pergi pacak macam tu tak ada makna. Ni dua dia kat sini lah. Dia punya low dia. Apa cumanya nak cerita. Ini bukan straight naik macam tu. Dia akan naik. Perlu breakout ni dulu. Okay, 61.8 dulu. Lepas tu dia akan turun balik lah. Lebih kurang 61.8%. Naik. Ini untuk buat wave 3. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, betul. So dia dalam wave 3 ada 5 wave kecil. 1, 2, 3, 4, 5. Macam ni Dia akan ada macam ni. Tapi bukanlah dekat sini sebab tengoklah dia pergerakan dia kena breakout kat sebelah dia ni dulu. Ni kena breakout dulu dekat 61.8% dan 35 lebih kurang. Turun dulu retrace. Seterusnya akan naik pelan-pelan 127 dulu, turun balik. Baru cari kat 161.8. Yes, counter boleh swing juga, tak cycle. Boleh swing. Nak buat dia macam rounding bottom boleh. Ni letak dia sebagai neckline. 1, 2 touch. Masa nampak macam ada rounding kan. Boleh. No hal. Semua counter boleh swing. Swing long term. Bukan swing kejap-kejap. Swing 6 bulan, setahun, 3 bulan, 3 bulan kan. Kecuali dia tiba-tiba tengok ni dia boleh je naik canak-canak dalam masa Ogos sampai November. Ogos sampai November berapa bulan? Ogos, September, Oktober, November, 3 bulan. Boleh je dia naik dalam masa 3 bulan. Cuba try. Berani tak? Tapi tunggu dia backup sini betul-betul dulu. Ni ada resistance nampak. Ni 1, 2. Candle tak berlepas nak pergi. Ni 3 kecil. So kita tahu sini ada satu supply zone. Supply zone tu orang jual lah. Orang take profit lah kat situ. Psikologinya di supply zone. Perlu breakout dulu baru cantik untuk ride. Dekat situ. Nampak? So, penurunan. Contoh ni penurunan kecil. Kenaikan kecil. 73, 86. 86. Tang. Okay, lebih kurang sini Okay, lebih kurang sini dia boleh pergi ke area supply zone seterusnya. Ni supply zone lah ni, tak berjaya lepas ni. Okay, sini. Area sini dia boleh TP. Breakout kat area sini. Breakout area. Dia perlu breakout kat area 590 lebih kurang. Perlu breakout area 590 untuk buat kenaikan pergi area supply zone sini 99. Boleh swing. Kalau ambil sekarang dia naik pacak sangat ni Dia dah naik pacak sangat ni. Tapi tengok dulu RSI semua tu takut overbought tak? 75 dah RSI pun. Naik tinggi dah. Ni semua kantor-kantor nak tutup bagi cantik hari Jumaat dan minggu hujung tahun. Semua dia dah pergi sampai maksimum dia boleh pergi dah. Almost lah sikit. Kalau dia buat breakout dia akan jadi new high. Oh ni ada lagi. Ada. Oh okay. Resistance. Mampu tak dia pergi naik lagi sampai atas tu? Kalau mampu. Mana saya punya lukisan tadi? Okay, kalau dia mampu breakout yang ni.
Kalau dia mampu berjaya breakout ni, yes, dia akan pergi cari balik. Dia cari dulu yang terdekat dengan 1.80 ni, 635. Satu dia kat 80 sen. Ni 78, 710. So boleh jadikan macam contoh kalau kata dia berjaya breakout, kita boleh jadikan ni TP1, TP2, TP3. Okay. Ini kalau kena make sure dia breakout ni nampak yang ni, kita boleh jadikan dia kotak dulu. Okay, macam ni. Kotak. Jangan bocor kotak kecil ni lah. Siapa yang nak swing kecil. Gitu. So kita boleh, Allah, jatuh pula. Ambil yang kecil sini pun jadilah. Swing kecil. Sebab dia dah sampai overbox dah ni. Nak tumpang sekejap tu boleh lah. 18% ya. 5. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. 16 saja. Pandai je. Okey, lebih kurang betul lah tu, 635 je kot. Sebelum dia turun balik. Okey. So kata nak beli sekarang, cut loss dia kat sini. Ini yang pendek yang pendek. Cut loss dekat 520. Swing pendek. Nak TP dekat area 635. Kalau dia tak berjaya ni, kotak ni kalau bocor, dia turun ke bawah lah. Ni jadikan ni sebagai support besar kita. Area sini area 520 sampai sini. Kena breakout kat 555. Dia dah breakout ni, takut dia masuk balik kotak dindong. Baru nak break balik, cari 61 ni. 61.8 ni. 635. Golden Fibo yang ni. Okay. Overall memang boleh swing long term. Cuma short term dah overbought. Boleh naik sikit lagi kot. Lepas tu dia turun. Tunggu dia cross up balik baru boleh masuk. Okay. Tunggu dia satu cycle lagi. Letak tepi. Tag cycle. Letak tepi. Komat letak tepi. Counter kata kita nak swing long term sikit nak swing 3 bulan, 6 bulan, setahun. Letak tepi. Cari katalah yang ni kita takut dia macam takut nak kejar dia. Tunggu dia turun nanti kita masuk. Tunggu turun tu dia cross up dulu baru masuk lah Kalau guna traffic light. Kalau guna Indi. Ini dia traffic light kan. Merah, kuning, hijau kan. So dia akan naik sikit dulu kan. Kita expect dia akan breakout dulu lah. Dia pergi 585 breakout dulu. Ni kan dia akan lagi cari resistance. Nampak tak? High dia dengan resistance yang merah-merah ni resistance tau. Yang dot ni resistance. So dia cari sini. Betul lah. Dia cari kat sini dia tak berjaya. Lepas. Tunggu dia breakout seterusnya. Cari yang ni 635. Lepas tu. Tunggu balik dia turun. Macam ni. Bila dia turun dia buat traffic light terbalik. Merah dari bawah. Okay. Kuning. Kuning tak apalah. Memang siasa tengok ni. Hijau di atas. Kalau kat sini keluar. Tunggu dia cross up balik kat sini macam ni. Tunggu, kita tunggu bila dia turun tu, kita tunggu balik. Dia turun ni turun. Katalah ni dia naik dulu lah nanti. Once dah sampai reach overbought, dia akan turun balik macam ni. Okay, tunggu je biar dia turun dulu. Ada GC, rasa nampak ada cross up. Merah cross up, at least merah cross up, kuning dulu. Ada Morobozu ke, ada engulfing ke tu. Dia makan 2 candle sebelum dengan volume. Boleh masuk. Kalau kata kita nak tunggu next turn. Next turn lah. Next swing pula Tunggu dia turun dulu. Cross up baru masuk. Yang ni siapa nak kejar 2-3 bit tu tak ada masalah lah. Kan? Sebab dia mungkin dia akan mari balik cari dia punya kotak ni dekat 555 tu dia menaik cari dulu 575 580 tu. Lepas tu barulah kita expect dia pergi cari kat 635. 635 atau 630. Okey lah. Sampai sini dulu saya ni. Nanti saya insyaAllah kalau sempat saya sambung lagi. Banyak betul counter. Yang ni sebab saya nanti ada kelas elite wave lagi. Saya tengah study. Nak faham ke senang kita sekali tengok. Boleh tahu kan tengah wave apa. Okay. Sebab apa kita nak tahu wave tu? Untuk kita swing lah. Senang nampak.
arah tuju dia. Memang bukan kata tepat pun, tapi at least kita nampak direction dia. Dapat macam ni kan. Kita nampak dia akan buat 1, 2, 3, 4, 5. Dia akan dalam 5 ni dia ada retracement dulu. Okay. Ada turun, ada naik, dia akan turun dulu, naik, turun sampai sini. Retrace balik 1, 2, 3 A, B, C. Lepas tu naik balik buat 5. Okay. Overall dia boleh cari sampai sini. Cuma masa je. Try 3 bulan ke. Cuma kena ambil right entry. Dia mesti akan test balik dia punya strong support yang strong, dia punya RBS dulu. Cari balik, tengok kat mana tanda-tanda. Okay, kalau kata tak tahu wave, cari je mana candle tak lepas pergi hari tu. Ni satu tak lepas, ini pernah try naik tak lepas. So kita tanda. Kita tahu sini ada satu supply zone terdekat. Okay, dia dah lepas jadi demand yang terdekat. Okay, yang ni jadi supply zone. Okay, contoh lah, itu kita boleh cari. Yang ini satu lagi. Nampak tak banyak bersentuh sini, tak berjaya naik, jatuh. So kita boleh buat beberapa lah. Kalau kita tak tahu yang lain, tak tahu teknik lain, kita buat teknik yang kita nampak. Candle banyak sentuh itu, okay, ada resistance tu. Okay, mungkin 895 je aku nak TP dah. Terpulang lah. Siapa yang jenis faham running bottom, mungkin dia akan cakap, okay, nampak sini neckline. So yang ni projection kecil dia. Okay, projection yang besar dia adalah sini, turun bawah, projek sampai naik atas. Itu mungkin makan tahun. Kan ni, dia sentuh 1, 2 sentuh. Kalau projection yang long term, betul-betul long term, ya, macam investment tu. Sini. Lepas tu projek naik atas. Sejauh mana dia turun, sejauh tu lah dia akan naik. Tapi ambil masa. Tapi rasa orang yang swing lama-lama ni memang dia tunggu je. Dia tak perlu buat keluar duit sebab dia dah ada duit. Okay. Kita ni trade ni untuk makan kan. Kita nak duit yang kita trade tu. Tu yang jadi tak boleh nak swing sangat. Rolling duit tu. Kalau orang yang banyak guni, sikit-sikit dia masuk yang ni sikit. Nampak ada structure, nampak ada direction boleh pergi. Oh, why not? So kita tahu first dia akan cari dekat sini dulu. Next step. Swing yang ni akan pergi area sini 8890. Seterusnya akan cari wave 5 ke wave 3 dulu ke. Ni satu RM1. Seterusnya RM1.20. Okay. Dan RM1.86 untuk long. Kalau kita tahu pun dia akan buat, kalau cut dia akan buat handle dulu turun. Mungkin dia akan buat macam ni. Mana saya punya. Okay, kalau dia tak lepas, dia akan buat handle. Okay. Handle dia mungkin turun sampai sini. So, dia akan project balik naik atas. Kan? Faham kan? Pergerakan dia. So, dia turun. Dia naik. Sampai mana-mana, dia turun balik. Baru dia naik semula. Okay, sebab tu kadang orang TP je dulu. Cukup dia pusing satu cup, TP dulu dekat dia punya neckline yang ada sini. Ataupun siapa yang sangkut, tunggulah sampai ada sini. Dia akan cari balik resistance sebelum. So dia panggil apa? History repeat itself. Dia akan pergi cari balik sejarah dia yang dulu dia pergi sampai mana tinggi dia sini. So dekat sini dia akan cari balik 995. Memang dia akan pergi cari balik. Sebab tu orang berani swing. Kita nampak dia dah turun, dia dah start nak buat rounding. Tak cycle. Cuma dia dalam terdekat memang dia akan turun-turun dulu. Macam siapa yang mental kuat, emosi kuat untuk swing lama, dia memang tahan je. Dia masa merah turun tu. Selagi tak bocor dia punya support. Mungkin support dekat sini. Support. Yang tadilah yang tanda terdekat tadi. Okay. Ni candle ni. Ni candle. Ini candle yang terdekat. Jangan beri bocor yang kotak kecil ni je lah. Yang terdekat. Yang besar. Yang besar sini kotak dia. Sampai kat 445, 440. Takkanlah kita masuk dekat atas ni. Kita nak cut loss kat bawah ni. Rugi berapa banyak. Tak logik kan. So kita punya yang terdekat kat sini je lah. Itu pun tak rasa orang sanggup rugi ni. Mungkin orang 3 bit je daripada harga dia entry. Dia dah cabut lah.
Orang yang swing dia kan betul-betul ikut trading plan dia. Kalau dia letak support di sini 2-3 bit bawah sini, dia keluar lah. Maksudnya tak jadi. Dia akan tunggu pula. Mungkin dia akan rebound dekat area sini pula. So dia akan masuk untuk dia swing long. Swing sampai ni lah, sini. Okay, mungkin berapa tahun lah? Setahun ke? 2 tahun ke sampai balik sini. Semua boleh tabur duit. Kebanyakan counter-counter ni, counter yang boleh tabur duit tabur duit untuk swing. Start sikit. Ada modal berapa? Kata. Tajam turun. Tak perlu pacak naik kan? Hari Jumaat. Dia buat tutup cun gila. Okay, RSI 60, ADX boleh pergi lagi sikit lagi. Naik dulu sekejap. Lepas tu dia kena turun lah. Sebab dia dah sampai resisten dia. Okay, tapi ada peluang lagi lah. Nampak dia boleh naik lagi. Kalau kita pasang, kita tengok sini. BB. Bollinger Band. Ulang siap. Cantik. Sini ada satu resisten. Dah mari dah. Okay. Traffic light pun cun naik. So ni ada nampak peluang lagi Dia akan at least try sentuh dia punya Bollinger Band atas dia ni. Ada akan naik dulu sikit. So ada peluang lagi. Toggle naik sikit dulu. RSI pun baru 60. Akan naik dulu. Okay. Atas dia punya ni. Tutup sat. Ni dia nampak tak? Dia ada satu kat sini. Okay, kalau dari segi gap. Dari segi gap ada satu gap sini dengan sini. Okay, ni. Ni nampak candle banyak beratur kat sini. So kita tahu ada satu point kat sini. Dia akan pergi dulu kat sini lah. 2590 2595 akan cari area 2725. Dijangkakan Okay, mungkin dia akan try mining juga macam ni. Dia akan buat balik ting-ting jatuh. Lepas tu baru naik balik semula. Okay. Tengok. Katalah dia akan turun nanti. Naik sikit lagi lah rasa. Okay, dia akan naik sikit lah. Cari balik dia punya ni baru dia drop. Dia memang akan drop lah. Takkan dia nak naik je kan. Dia perlu ada rehat dia. Okay. Sebab ni pun nanti sampai dia punya resistance torch ni. Okay. Ini tempat resistance dia. Sikit lagi dia bagi. Kalau dia dari segi kolam. Kolam lah. Volcano baru start nampak volcano. Okay, kita tahu dia tak akan terus pacak naik dan turun kan. So dia akan perlu masa berehat dekat atas ni. Dindong kat atas dulu baru dia turun. Dia akan buat satu fasa distribution dulu baru dia turun. Sekarang belum sampai distribution lagi. Ada peluang lagi untuk naik beberapa bit. Siapa yang nak intraday ke ataupun swing sepanjang minggu ni beberapa hari, swing 3 hari. Ada orang swing short term betul. 2-3 hari je. Lepas tu dia jual lah. Yang ni si money tap money Top glove. Nampak ada peluang naik sikit sebelum dia retrace. Okay, so itu saja dulu. Nanti kalau sempat kita discuss lagi counter lain. Okay, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Siapa yang berminat beli indikator saya, ada 13 indikator. Termasuk 4 screener, ada hadiah-hadiah lain, bonus macam-macam. Ada group support, ada group chatting, ada group library dan nota-nota video-video semua. Dan kadang-kadang kita akan buat meeting. Untuk 2020 tu belum ada meeting lagi. So, selamatlah masuk untuk kita join meeting pertama kita nanti.
Belum tentu lagi bila, tarikh belum tetapkan lagi. Lepas tu kalender, akan ada free kalender untuk 2022. Okey, itu saja, kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.